Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan menyambung semula bagi pengajian tadabbur kita, sambungan bagi ayat yang ke-74 75. 89 pula. Mana satu ni? Nah, ayat berapa lah? Baca sampai 74 dan tak berhenti sampai 73. Okey, baik. Baik, jadi saya akan menyambung semula pada ayat 74 sehingga ayat 76 ya. Baik. Jadi boleh dengar ke? Boleh. Ini rokus bagi ceramah. Baik, saya bacakan. Kita baca ayat 74 sampai 76 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Sadaqallahul Azim. Kita lihat mafhum dan terjemahan daripada ayat 74 sehingga ayat yang ke-76. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana tadi? Sekejap ya. Sebab dalam ni dia tak tunjuk ayat ke berapa. Dan barang sesiapa, ayat itu kan terjemahan dia betul ke? Sekejap, sebab saya confused dengan ya. Okey. Dan barang sesiapa berperang di jalan Allah lalu ia gugur atau memperolehi kemenangan, bukan kan? Betul. Okey, baik. Dan barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu Allah memberikan padanya kemenangan, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar kepadanya. Dan mengapakah kamu tidak mahu berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah yang dizalimi, baik lelaki, perempuan maupun anak-anak kecil yang selalu berdoa dan meminta, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya menzalimi kami. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu.
Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir pula berperang di jalan taghut. Maka perangilah kawan-kawan kepada syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah tipu daya yang sangat lemah. Baik, jadi daripada ayat 74 sehingga ayat 76 ini ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala sampaikan pada kita. Yang pertama kita lihat pada ayat 74-nya. Pada ayat 74 itu Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya manusia yang keluar pergi berperang ini ada dua golongan. Ya, golongan orang-orang yang keluar pergi ke medan perang, mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah yang mana mereka keluar pergi berperang itu adalah untuk mendapatkan habuan dunia. Adapun kumpulan yang keduanya, mereka yang keluar pergi berperang tersebut adalah untuk mendambakan dan mengharapkan syahid di medan perang ataupun beroleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa maksud ayat ini? Allah Ta'ala sedang menceritakan pada kita tentang sikap manusia ataupun beberapa niat dan tujuan manusia yang berbeza, walaupun mereka itu melakukan amal-amal akhirat ataupun melakukan ibadat. Maknanya dalam manusia melakukan ibadat, dalam manusia melakukan amal akhirat dan kebajikan, mereka itu terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan yang menjadikan amalan akhirat itu sebagai habuan dunia untuk mereka perolehi. Itu satu kumpulan. Satu kumpulan lain pula yang mana mereka itu bila melakukan amal akhirat, mereka memang benar-benar mengharapkan ganjaran akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. So ada dualah kumpulan manusia dekat sini, ya. Baik, maka sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita melalui ayat ini bahawasanya daripada dua golongan itu yang Allah terima, yang Allah redakan padanya adalah golongan yang kedua, ya, iaitu golongan yang keluar di jalan Allah dan tidaklah mereka mengharapkan melainkan ganjaran yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah semata-mata kerana habuan dunia yang mereka harapkan, ya. Baik, maka dekat sini kita nak lihat ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama pengajaran daripada ayat ini adalah Allah menerangkan kepada kita fitnah dunia, tentang bahana fitnah dunia. Yang pertama Allah ceritakan kepada kita fitnah dunia itu boleh menimpa kepada dua golongan manusia. Yang pertama, manusia yang memang mencari dunia, memang hidup dia untuk dunia. Jadi memang bila hidupnya terasnya untuk dunia, memang dia akan tenggelam di dalam fitnah dunia itu. Adapun yang kedua adalah mereka yang hidupnya untuk mencari akhirat, tetapi mereka terpalit dengan fitnah dunia itu. So ada dua golongan yang boleh terkena padanya fitnah dunia tersebut. Baik, di antara dua golongan ini kedua-duanya adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lebih Allah Ta'ala benci adalah mereka daripada golongan yang kedua. Maknanya mereka yang mencari akhirat tetapi terpalit dengan fitnah dunia. Ini yang kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi selalu mengingatkan kepada kita tentang golongan-golongan yang akan merosakkan agama kerana dunianya.
merosakkan agama kerana dunianya. Sebab biasanya orang yang hidup untuk dunia ni, dia memang tak percaya ke akhirat. Biasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, yang mana mereka ni memang hidup dia, matlamat dia dunia saja. Jadi dia memang tak mengharapkan pahala, keampunan, rahmat daripada Allah. Itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama dalam hidup mereka. Tapi yang Allah Ta'ala ingatkan di sini adalah golongan yang kedua ni, yang mana golongan kedua ni, mereka itu mempergunakan akhirat mereka untuk mereka meraih habuan dunia, sedangkan mereka sendiri tidak mengharapkan akhirat itu, melainkan kerana dunia sahaja. Sebab itu golongan yang kedua ni dipanggil golongan munafiqin. Golongan-golongan orang-orang munafiqin. Baik. Di antaranya kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada memperingatkan kepada kita tentang golongan-golongan ini. Umpama contohnya, Nabi sebut di dalam satu hadis bahwasanya akan munculnya di kalangan umatku mereka yang menjual akhirat dengan dunianya. Kata Nabi SAW, akan menimpa kepada umatku fitnah, satakunu ala ummati fitanan ka qata'il laili muzlim, seperti umpama malam yang gelap. Fitnah ni Nabi umpamakan macam malam yang gelap. Sebab apa Nabi kata fitnah tu seperti malam? Sebab malam ni dia menutupi semua warna. Kalau kita tengok siang hari pokok warna hijau, bila datang malam, hijau pokok tu tak nampak dah, sebab dah gelap. Kita nampak tanah yang berwarna coklat, bila datang malam kita dah tak nampak warna coklat dia. Maknanya kita dah tak nampak warna asal dia. Yang itu yang menyebabkan kita tidak dapat membezakan. Maka baginda sebut, yang mana pada hari itu paginya orang tu beriman, petangnya dia kafir. Dan esok harinya petangnya pula dia beriman, paginya pula dia menjadi kafir. Maka bila sahabat bertanya, kenapakah mereka menjadi seperti itu? Maka Nabi SAW bersabda, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maknanya kerana mereka itu telah menjual agamanya untuk dunianya. Maksudnya mereka ini adalah golongan orang-orang yang sampai kepada peringkat mereka sanggup jual gadaikan agama semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia mereka. Dia datang dalam beberapa bentuk lah. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah ingatkan pada kita akan golongan-golongan orang-orang ahli kitab. Misalnya ahli kitab, mereka menjual hukum-hukum Allah. Maknanya mereka ubah hukum-hukum Allah, mereka sembunyikan hukum-hukum Allah untuk mendapat habuan dunia. Maknanya mereka ubah keterangan Allah dalam kitab, ajaran Rasul, mereka sembunyikan, mereka tidak bercerita yang benar, sebab untuk mereka mendapatkan habuan daripada dunia. Mereka mengubah ketetapan hukum apabila mereka diberikan sogokan. Itu juga Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengingatkan pada kita, iqra'ul Quran. Nabi kata, bacalah kamu akan Al-Quran. Lepas tu tengok apa Nabi pesan padanya, wala tastakthiru bihi, janganlah kamu meminta agar menjadi kayanya kamu dengan Quran itu. Jangan. Nabi suruh kita baca Quran, ta'allamu Al-Quran, dan Nabi suruh kita ajarkan Quran. Tapi Nabi kata jangan kamu meminta kekayaan dengan Quran itu. Tastakthiru bihi, maknanya janganlah sampai kalau kamu nak mengajar Quran, kamu tak akan mengajar, melainkan kamu minta bayaran yang terlalu mahal.
Dia tak salah menerima upah tu. Kalau orang bagi, kita ambil lah yang bersesuaian. Tapi jangan terlalu over, terlalu sampai orang tak mampu. Ya, melainkan bagi orang yang mampu sajalah. Yang betul-betul kaya boleh lah. Kalau orang yang tak mampu betul, tak mampulah. Maka di sini Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang golongan-golongan yang seperti ini. Ataupun dalam bahasa mudah kita panggil skema agama. Skema agama lah, bahasa orang moden sekarang dia panggil skema agama. Ya, mana orang yang menipu atas nama umrah, orang yang menipu atas nama badal haji, bukan badal haji, bedal haji. Ya, ataupun atas nama akikah, tapi sebenarnya tak berlaku akikah itu ataupun korban, tapi tak ada binatang yang disembelih, mungkin binatang yang sama. Binatang yang sama. Maka ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana nak menyatakan bahawasanya fitnah dunia ini boleh merosakkan sesiapa sahaja, sama ada dia itu orang biasa ataupun ia itu juga adalah merupakan orang-orang daripada kalangan orang yang beragama. Ya, ini satu perkara yang diperingatkan. Sebab tu pengajaran kedua kita lihat pada ayat Quran ni juga, Allah menyuruh kita betapa pentingnya untuk kita sentiasa menjaga niat kita dalam setiap perbuatan kita. Sebab tu Allah mulakan pada firman ayat 74 tu, falyuqatil. Allah bagi penegasan, pastikan bila kamu nak pergi berperang itu tujuan kamu adalah fi sabilillah, ya, adalah untuk di jalan Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, setiap kali bila sebelum mula perang, Nabi akan kumpulkan dulu sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi akan bagi mereka motivasi. Nabi akan perbetulkan niat mereka. Nabi kata, ughzu bi bismillah. Ingat, kita datang perang ni atas nama Allah. Bukan nak tuntut bela mak bapak kita dah mati perang dulu. Bukan sebab nak balas dendam. Bukan sebab nak tunjuk kita ini seorang yang berani. Bukan. Nabi selalu macam tu. Nabi akan ingatkan para sahabat setiap kali nak pergi berperang. Sebab tu nak menunjukkan pada kita bahawasanya musuh utama, kata Imam Ghazali, bagi sesuatu ibadat kita itu adalah niat kita. Musuh yang paling utama bagi sesuatu ibadah kita itu adalah niat kita. Kerana setiap kali kita beribadah, kita selalu diuji dengan niat kita. Sebab niat bagi orang yang berbuat ibadat ni, dia akan bertukar-tukar. Tapi kalau niat orang buat jahat, dia tak bertukar. Contoh, kalau niat dia nak curi, dia tak akan bertukar. Niat curi, curilah. Niat dia nak mengata orang, niat dia ikhlas begitulah, mengata orang. Tak adalah kita kata hari ni niat ke belum, niat dah nak mengata orang, tapi niat tak masuk lagi. Dia tak ada macam tu, ya. Tapi kalau kita nak berbuat kebaikan, niat kita tu Allah akan uji, dia sentiasa berubah-ubah. Ada hari kita niat memang nak buat amalan tu kerana nak keampunan Allah. Hari yang berikutnya mungkin dah berubah pula, tukar kerana merasakan amalan kita ni hebat. Mungkin nanti bila datang yang lain pula, lain pula. Jadi dia akan sentiasa berubah-ubah. Maka disebabkan oleh kerana itu, selalu diingatkan kepada kita supaya memperbetulkan dan juga mengikhlaskan semula niat dan tujuan dalam setiap amal yang kita lakukan, ya. Baik, hatta dalam perkara-perkara dunia pun sama. Macam kita nak minum, kita nak mandi, kita nak berpakaian dan berjalan, kita niatkan berjalan itu niat untuk sihat supaya mudah ibadat, pun dapat pahala. Maka sebab itu kata para ulama bahwasanya
niat ini dia ada dua fungsi dia. Satu, menentukan amalan diterima atau ditolak. Yang kedua, niat ini tujuan dia adalah untuk menggandakan pahala bagi sesuatu ibadah. Suatu kalau kita buat satu ibadah, dia tak akan berganda sebab kita buat satu. Tapi nak jadikan dia berganda, niat tu. Saya bagi contoh. Contoh orang tu nak bersedekah. Dia nampak tabung, dia ambil duit, dia masuk duit dalam tabung RM10. Misalnya lah. Kalau ikutkan dia buat amal kebaikan tu satu je, iaitu sedekah tu lah. Tapi macam mana dia nak gandakan? Dia nak gandakan pahala sedekah dia itu. Masa dia masukkan duit itu, dia boleh pelbagaikan niat dia. Dia boleh pelbagaikan niat dia. Contohnya, dengan RM10 dia masukkan tu, dia minta, ya Allah, dengan sedekah ni kau sihatkan aku supaya aku boleh bersedekah lagi. Satu, niat dia. Nombor dua, ya Allah, sedekah yang aku beri kepada tabung ini kau terimalah. Dua. Yang ketiga, boleh juga masa dia masukkan duit di dalam tabung itu juga, dia pasangkan niat dia supaya jadikanlah dia dapat istiqamah bersedekah. Bukan hari ini saja. So setiap kali dia memasang niat yang pelbagai, atas setiap niat-niat itu akan menjadi nilai tambah. Kata orang kampung saya, added value. Maknanya dia ada nilai tambah supaya value added ke added value? Bantai je lah. Jadi dia akan menjadi nilai tambah kepada amalan ibadah yang dia buat. Macam kita hari ni lah, kalau datang kelas kadar niat untuk belajar, dapat itu je lah. Kalau niat sambil nak belajar tu, nak bersilaturahim, jumpa kawan, niat nak bagi sihat supaya dapat berjalan kaki, niat dapat menyampaikan nanti bila dah belajar, kan banyak tu. Ada orang balik daripada kuliah ni dapat 10 pahala, ada orang balik dapat 5, ada orang balik dapat 4, ada orang balik dapat 1, ada orang balik apa pun tak dapat. Sebab sejak dia datang, dia pun tak tahu apa niat dia. Ni datang dah pun entahlah, tengok orang semua datang Masjid Irsyad ni, saya pun datang lah. Rupanya ada kuliah, dia kata. Macam mana? Boleh juga. Tu atas niat kita lah. Contoh kalau kita belajar, kita mengajar Quran dan sebagainya, kita niatkan juga supaya pahala tu dihadiahkan untuk mereka. Dia dapat juga ganjaran di situ. Ya. So dia bergantung pada apa yang kita niatkan. Lupa. Jadi tuan tahu. Dia jalanlah. Belum lagi. Lupa. Tak apalah, kalau kita memang dah pasang niat hasrat tu daripada awal tu, Allah dah kira dah. Start daripada kita pasang niat tu, dah. Ya. Baik. Okey, kemudiannya, sebab itu kan ada hadis Nabi SAW sebut, ada orang tak bangun semayang malam pun, walaupun dia dah niat untuk bangun semayang malam, dah buat beberapa langkah usaha untuk bangun, dia tak bangun juga, dia dapat apa? Pahala juga. Tapi pahala di atas niat dia itu tadi. Macam kita lah belajar hafal Quran, hafal niat nak bagi khatam 30 juzuk. Walaupun tak khatam, tapi kita tetap dapat pahala atas niat itu selama mana kita berusaha untuk menghafalnya. Walaupun hafal-hafal dah sampai 10 muka, ingat yang ayat ke-10, 1 sampai 9 lupa. Jadi ingat yang 10 tu je. Ya. Macam mana? Bangun dah, lepas tu tidur balik. Bangun, lepas tu golek-golek sampai dah tak buat. Kalau dia dah bangun, lepas tu dia dah tahu dah itu waktu dia untuk solat, lepas tu dia tidur balik, yang tu niat pun tak dapat, apa pun tak dapat. Kecuali kalau dia
tersedar-sedar tapi tak sedar betul lah. Tak betul-betul sedar sebab terlalu penat. Ya, tu lain lah. Ya. Baik. Okey, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-75. Pada ayat yang ke-75 Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang kewajipan untuk kita membela orang yang dizalimi. Kewajipan untuk kita membela orang-orang yang dizalimi. Ya. Baik. Ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kewajipan untuk orang-orang Islam di Madinah keluar ke medan perang untuk menolong ada sebahagian umat-umat Islam di Mekah yang dilarang untuk hijrah ke Madinah. Sebab bukan semua sahabat Nabi boleh hijrah ke Madinah. Ada sebahagian mereka yang sakit, ada sebahagian mereka hamba dihalang oleh tuan dia, ada sebahagian mereka keluarga sekat mereka macam Ummu Salamah dihalang, disekat, ya, sampai sebulan dia dipisahkan antara suami dengan anak dia. Bayangkan Ummu Salamah ni dia baru lahirkan anak dia tu baru sebulan dapat perintah hijrah, dia dengan suami dia nak pergi bawa anak, tapi family dua-dua tahu. Jadi family dia kata kami tak benarkan kau hijrah. Suami dia Umar bin Abi Salamah, dia kata aku nak hijrah juga dengan Nabi SAW. Maka dia kata kalau kau nak hijrah, kau hijrah seorang. Maka keluarga sebelah isteri sekat isteri dia pergi hijrah. Tak benarkan lah. Lepas tu yang keluarga dia pula rampas anak dia. Dia kata kamu tak berhak jaga anak kamu sebab belah suami yang kena jaga anak. Dia ambil pula anak. Jadi Ummu Salamah pisah dengan pisah dengan suami dia, pisah dengan anak dia, pisah dengan dua. Suami pun tak ada, anak pun tak ada. Suami dia pergi hijrah dulu. Anak dia, family suami dia jaga. Dia kata selama sebulan aku keluar di padang pasir menangis-nangis, minta Allah mudahkan, tunjukkan jalan. Akhirnya baru dia dapat hijrah. Ya, jadi susahlah, sulit kat situ. Ni tanda-tanda nak masuk 40. Life begins, Ustaz. Life begins. Oh, baru begin. Ingat ke dah? Okey. So maknanya dekat sini Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk keluar pergi berperang untuk membela nyawa lelaki dan perempuan dan anak-anak yang ditindas di dalam negara mereka di kalangan umat Islam, ya. Baik. Okey, kita tengok dekat sini. Pertama, di dalam hadis Nabi SAW menyatakan kepada kita tentang kewajipan menolong saudara Islam yang dizalimi. Begitu juga menolong saudara Islam yang menzalimi. Ada dua kat situ. Nabi suruh kita tolong orang yang dizalimi dan yang berbuat zalim. Sehingga kan sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau kita menolong orang yang dizalimi itu, ya benar sebab dia dizalimi. Tapi kenapakah perlu untuk kita menolong orang yang berbuat zalim? Bukankah dia berbuat zalim, macam mana kita nak tolong? Maka Nabi SAW berkata, tahjizuhu aw tamna'uhu minadh zulmi. Kamu menolong orang zalim tu bukan tolong dia buat zalim sekali. Maknanya kamu tolong hentikan kezaliman dia. Baik. So kalau kita tengok ayat ni,
Ayat ni menunjukkan kalau kita dapat tahu ada orang dizalimi dengan apa bentuk kezaliman, baik dengan kezaliman ia difitnah, ia dianiayai, ia dipukul, ataupun ia dibunuh dan apa saja, dan kita berdiam diri, berdosa. Ia adalah satu dosa. Kerana apa? Dosanya ada dua kat situ. Pertama, dosa kita tidak mencegah kemungkaran. Dosa tidak mencegah kemungkaran. Dua, ulama kata dosa kerana tidak menolong saudara orang yang dizalimi. Tiga, kerana dosa membiarkan kezaliman berlaku. Tiga dosa, saya silap. Jadi tiga dosa. Maka sebab itu, berdasarkan ayat inilah Allah syariatkan jihad, supaya orang Islam pergi berperang dalam perang Badar untuk menakutkan orang-orang musyrikin. Satu, nak dapatkan balik harta orang Islam tu yang telah dirampas. Nombor dua, nak bagi ruang kepada orang Islam yang berada di Mekah, mereka dapat hijrah ke Madinah. So bayangkan hari ni kita umat Islam di Palestin contoh, semua berdiam diri, sedangkan dia bercanggah dengan ayat ni. Allah kata, kenapa kamu tak keluar tolong mereka, sedangkan bapa mereka, ibu mereka, anak-anak kecil mereka sentiasa berdoa, ya Allah selamatkanlah kami. Tiap-tiap hari dia berdoa, ya, tiap-tiap hari mereka berdoa. So Allah tidak akan marah pada mereka. Allah akan marah orang yang membiarkan mereka itu dizalimi. Sebab itu ulama kata, kalau kita tengok orang dizalimi, contoh kawan kita, isteri dia misalnya contoh kena tumbuk dengan suami dia, contohlah kan, lebam, tanya dia pasal apa ni, dia nak jaga aib suami dia, ini cara make up baru. Saya pakai eyeshadow sikit kat sini, jadi tak nampaklah macam, nampaklah pelik pada orang lain. Ini bukan make up ni, macam kena pukul. Kita pun tanya, mengaku dia. Pada ketika itu, kita sebagai kawan yang paling dipercayai, kena tolong dia. Tak boleh kita kata kat dia, kau redha je lah, dah tu bahagian kau. Esok kita datang, eyeshadow sini pula, dah dua. Dia kata, hari ni adil dah suamiku bagi pada aku, ya. Semalam sebelah kanan saja, hari ni sebelah kiri, barulah adil. Semalam tak apa adil, ya. Datang pula dahi pula. Dia tak boleh macam tu. Sebab itu ada orang yang pernah datang kepada Nabi SAW. Dia Yahudi gaduh sama Yahudi. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, Rasulullah, aku telah dipukul oleh Yahudi daripada puak itu. Nabi tak kata, lantak koma lah Yahudi sama Yahudi. Nabi kata, bawa aku pergi pada orangnya. Bila pergi, Nabi SAW kata, apa yang kau buat padanya ni satu kezaliman, aku kena balas balik seperti mana yang kau buat. Lalu disuruh ambil kitab Taurat. Dan sahabat Nabi Zaid ibn Sabit memang dia belajar tentang bahasa Yahudi itu. Bila dibaca, ya Rasulullah, memang dalam kitab mereka mengatakan ada hukum balas, kisos macam mana dalam syariat. Nabi pun suruh ambil batu, hentak balik kepala dia, macam mana dia buat pada orang tu. Ambil batu pukul, Nabi suruh dia ambil balik, pukul balik. Kerana dia dizalimi. Maka sebab itu kalau ada orang yang dizalimi, kita tahu dia dizalimi dan dia minta tolong pada kita, kita wajib menolong dia. Dan untuk menolong dia tu pula, kalau kita tak mampu nak tolong lebih, kita kena tolong sedaya yang kita mampu. Maka sebab itu disebutkan bahawasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya kalau kita tak mampu tolong dengan tenaga, dengan kekuatan, dengan kuasa kita tolong dia dengan perkataan, tolong nasihat.
Tapi kalau nasihat pun tak boleh, paling kurang kita bolehlah buat laporan ke apa, itu satu hal lah. Paling kurang kita menolong dengan cara doa, doa supaya Allah hentikan kezaliman orang itu, atau Allah balas kezaliman dia. Itu paling lemah sekali lah, paling kurang sekali, tapi tak boleh kita berdiam diri tanpa berbuat apa-apa, Sebab itu ada satu hadis qudsi yang saya nak kongsikan dekat sini, yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana salah satu daripada soalan hisab Allah, soalan yang Allah akan hisab kita di padang mahsyar. Sebenarnya soalan-soalan hisab ni semua dah bocor dah, cuma kita je tak study. Skema dah ada dah, cuma tak berapa nak study. Takut tu yang bimbang tu, risau tak boleh nak jawab. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni sebenarnya hadis qudsi, hadis qudsi. Sekejap, baik. Okey, dalam sebuah hadis qudsi, di mana ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-Nya menghadap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, yang Allah berfirman, apabila Allah memanggil hamba-Nya menghadap di hadapannya, lalu Allah berfirman kepadanya, Allah kata kepadanya, ala tastat'imuni at'amukum. Allah kata, kenapa kau tak bagi makan pada aku? Sudah. Kemudian Allah Ta'ala tanya dia lagi, kenapa kau tak beri pakaian kepada aku? Kenapa engkau tidak merawat aku? Lalu manusia ni terpinga-pinga lah. Dia kata, ya Allah, macam mana aku nak bagi makan padamu sedangkan engkau yang memberi makan kepada aku? Bagaimana aku nak beri kamu pakaian, kau yang bagi kami rezeki pakaian? Cara dia jawab tu nampak sangat dia tak datang kuliah dulu. Sebila Allah dengar dia jawab macam tu, memang boleh tahulah orangnya orang yang tak mengaji lah. Baik, maka Allah Ta'ala kata, apabila kau melihat hamba-Ku meminta makan, kenapa kau tak beri makan pada dia? Kerana aku juga yang memberi makan pada kamu. Itu maksud dia. Dan apabila kau tengok dia tidak mempunyai pakaian, kenapa kau tak beri pakaian kepadanya? Dan apabila kau melihat dia sakit, kenapa kau tidak memberi ubat padanya? Maksudnya tolong. Begitu juga apabila kau melihat dia dizalimi, mengapa tidak engkau membantunya? Sebab tu di antara salah satu soalan hisab yang Allah akan tanya kita, inilah soalannya, yang berkaitan dengan hablum minan nas. Bermula daripada orang yang dekat sehinggalah pada orang yang jauh, yang sampai maklumat tu pada kita. As long as maklumat tu sampai, kena soal di hari akhirat. Paling kurang kita kena ada sikit yang kita buat untuk adalah jawapan yang boleh kita jawab kepada Allah di akhirat nanti. Contoh Allah akan tanyalah, kalau kamu tengok adik kamu susah, kamu buat apa? Misalan anak saudara kamu sakit, kamu buat apa? Semua tu Allah akan tanya. Lepas tu saya ada baru ni kemarin ada satu muslimat, dia telefon saya. Dia kata apa hukum ni, dia kena jaga mak dia. Dia kena jaga mak dia. Tapi dia kata dia ada konflik sikit lah dengan adik-beradik dia, tapi dia tak nak cerita lah sebab apa tu. Cuma dia kata mereka ni tak nak, orang kata apa, ambil peduli lah hantar bagi makanan ke apa ke,
untuk mak dia apa semua kan, dia macam tak ambil tahu. Dan dia yang jaga ni pula susah. Dia pula ibu tunggal, dia susah. So bila dia pun tak, dia sendiri nak makan pun susah, dia nak kena kerja lagi, nak jaga mak dia lagi, macam mana? Ya? Jadi dulu minta lah ke abang dia apa ke, dia tolong. Tapi bila dia dah jaga, mak dia makin lama makin kurus. Yelah dah kurang makan, dia pun kurang makan juga. Bukanlah dia yang makan lalu, ya, sebab dah susah, dia orang punya sumber makan pun tak mencukupi. Jadi bila dia orang dapat tahu benda ni, jadi fitnah lah bila jiran datang tengok siapa ni duk cakap-cakap kan. So bila benda tu dapat tahu dekat adik-beradik yang lain, dia tibai pula kawan ni, marah pula. Tapi dia orang sendiri tak nak jaga, tak nak tolong. Nak bagi duit pun bagi ikut masa dia ada mood nak bagilah. Lepas tu dia buat tak tahulah. Dan macam cukup syarat lah. Bahasa mudah ni macam cukup syarat. Okey lah, I dah tolong, ada bukti, okey lah, pandai-pandai lah kan. Dan sampai peringkat pula dia tuduh pula kakak dia yang jaga ni niat nak jaga mak tu sebab nak dapat makan free. Bila abang-abang dia bagi kan, dia numpang kat situ. Sampai tahap macam tu begitu. Sampai dia kata kalau nak beli untuk mak, dia kata setiap kali nak suap mak makan, dia suruh ambil gambar, hantar, nak make sure yang tu, yang dia beli tu mak dia je yang makan, kakak dia tak makan. Macam-macam macam-macam cabaran dia. Tapi nak ceritakan realitinya benda tu berlaku lah, ya. Benda tu memang berlaku, ya. Ni bila saya dengar tu saya macam pelik. Dia orang ni tak ada hati perut ke kan? Sampai lah apa salahnya kalau kakak dia tumpang makan kan? Dia bukannya orang kaya, dia pun ibu tunggal kan? Tapi pun mungkin tak tahu lah, ada orang pun mungkin ada beradu sebelum ni ke, jadi berkira-kira sangat tu sampai tahap macam tu. Padahal kawan ni dah tolong jaga tu pun okey lah kan. Tak tahulah. Itu saya tak tahulah. Saya tak tanyalah yang tu. Okey, baik. Okey, kita sambung balik dekat sini. Yang keduanya, pengajaran kita ambil ayat 75 ini adalah menunjukkan kepada kita, kita tengok doa kat situ ya. Orang yang dizalimi itu kata, kami telah pun keluarkanlah kami daripada penduduk yang zalim yang menzalimi kami, dan jadikanlah kami di sisi engkau penolong, dan jadikanlah kami di sisi engkau yang dapat membantu. Ini mereka meminta tolong pada Allah. Di sini menunjukkan pengajaran dia adalah kemustajaban doa orang-orang yang dizalimi, ya. Baik. Jadi pengakhiran ayat 75 ni Allah Ta'ala sebut tentang apa? Allah sebut tentang kepentingan untuk kita merasa takut terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Sebab apa sahaja doa orang yang dizalimi itu Allah akan perkenankan. Dan kita kena ingat, kadang-kadang orang yang dizalimi ni dia bukan doa kepada orang yang menzalimi dia saja, tapi kita lebih risau dia juga boleh doakan kepada orang-orang Islam yang tidak menolong dia. Itu pun Allah boleh mustajabkan, kerana dia ada hak, dia dizalimi, ya. Kerana itu baginda berpesan ketika mana Nabi menghantarkan Muaz bin Jabal pergi ke Yaman. Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz, Nabi bersabda, takutlah kamu wahai Muaz daripada doa orang-orang yang dizalimi. Masa tu Nabi nak hantar Muaz ni sebagai gubernur di Yaman. Dia nak jadi orang besar Yaman lah. Kalau istilah kita ni macam menteri besar. Tapi apa Nabi pesankan Muaz? Ingat, bila kau jadi menteri besar, kau jadi gubernur atau kau jadi orang besar, kau jangan buat zalim. Tu mesej yang Nabi nak cakap kat dia. Kerana doa orang yang dizalimi itu, di antara permintaannya dengan Allah tidak ada hijab. Sebahagian riwayat hadis kata, walau kana kafiran, walaupun dia tu orang kafir.
Orang kafir Allah tak mustajabkan doa dia, melainkan kata ulama jika dia dizalimi. Contoh, ada orang Islam zalim orang kafir tu, dia pun angkat tangan doa, tapi dia bukan minta pada Allah, dia minta pada Tuhan dia lah, pun Allah mustajabkan. Sebab apa? Sebab dia dizalimi. Walaupun sepanjang doa-doa dia yang lain tu, di masa-masa biasa yang dia tak dizalimi, doanya tak dimustajabkan. Tapi ketika mana dia dizalimi, dia juga akan dimustajabkan doanya, ya. Sebab tu dalam hadis Anas kata, doa orang dizalimi itu sekalipun dia kafir, wa in kana kafiran laisa dunaha hijab, doanya juga tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Walaupun masa dia berdoa, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, apabila orang yang dizalimi itu berdoa sahaja, doanya itu akan dibawa oleh ghamam, oleh awan. Doa dia itu tersimpan di awan. Kemudian awan akan berkata, ya Allah perkenankanlah. Awan ini pun makhluk, mungkin malaikat yang menjaga awan itu. Maka Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku pasti akan menolongnya, dan ia tidak lama lagi. Maknanya ia akan pasti akan datang pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Doa yang tak baik pun Allah mustajabkan. Itu bahaya doa orang yang dizalimi. Contoh, kalau kita tengok, ada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia dulu pernah jadi gubernur di Kufah. Kemudian orang-orang Kufah ni tak suka kat dia. Jadi orang Kufah telah buat komen, tapi komen fitnah lah. Report kat Sayyidina Umar, kata masa tu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, kata yang Sa'ad ni buat 3 kesalahan. Satu, dia suka ponting pergi perang. Nombor 2, kalau dia bagi harta rampasan perang, dia tak bagi dengan adil. Kemudian yang ketiganya, dia ni orang dia kata dia ni orang yang suka untuk menyakiti orang lain, menyakiti orang Islam lain lah. Lepas tu bila dengar tu, Sayyidina Umar ni dia tegas. Bila dia dengar, dia minta Sa'ad bela diri. Sa'ad pun angkat tangan. Dia kata, ya Allah, masa tu orang yang tuduh dia tu, saya terlupa nama dia, dia kata, kalaulah si lelaki ini bangun memfitnah aku kerana nak memburukkan aku, sebab dia nak tunjukkan dia famous, dia nak cari publicity lah, ya, maka engkau mustajabkanlah 3 permintaan aku. Ada doa. Pertama, kau panjangkanlah umurnya. Dia dengar, bagus juga ni, panjang umur. Yang kedua, kau butakan mata dia. Dengar yang kedua tu dah takut dah. Dan yang ketiga, kau jadikanlah pengakhirannya buruk. Habis dia doa tu, habislah setakat tu lah. Lepas tu Sa'ad kata kat Sayyidina Umar, tak apalah, dah orang pun dah tak suka saya lepaskan jawatan ni. Sayyidina Umar lantik orang lain. Sayyidina Umar kata kat Sa'ad, tak apalah. Dia kata tak nak, pergi. Aku nak tengok apa jadi pada orang tu. Kuasa Allah. Masa tu Sa'ad pun dah meninggal lah. Tapi sahabat yang dengar doa tu, yang kemudian ni tengok lelaki tadi tu, dia orang tengah jalan-jalan jumpa dia tengah mabuk, dah tua bangka pun semua, tengah mabuk kat tepi jalan, ya, macam orang gila. Lepas tu bila orang tanya, siapa si fulan tu? Dia ni lah orang yang didoakan oleh Sa'ad dulu. Umur dia dah panjang, kami dah tengok dah, dia tak mati-mati lagi. Banyak orang yang sebelum dia pun dah meninggal dah. Lepas tu dia buta pula, tapi terbiar di tepi jalan dalam keadaan meminum arak. Sampailah dia mati macam tu. Jadi dekat sini, kalau orang tu dizalimi, perlukah dia doa yang baik saja? Tak.
Allah bagi dia, dalam bahasa kita, open ticket. Open ticket ni macam kita nak balik bilik suka hati kita lah. Ataupun open check. Check open, nak tulis berapa, boleh. Sebab itu hak dia. Itu hak dia, Allah bagi. Cuma sama ada Allah Ta'ala bagi, dia tak boleh terlalu spesifik. Macam nak bagi dia mati tu dalam keadaan gini-gini, tak adalah. Tapi cara yang nak menentukan perakhiran itu, Allah yang akan tentukan. Cuma dia boleh doa begitu, tidak berdosa. Kalau benda tu salah, nescaya Nabi akan, sahabat lain akan tegurlah dia. Tapi Umar pun tak tegur, Umar biarkan. Membiarkan. Maka di sini menunjukkan kepada kita, tapi ingat, orang yang dizalimi saja boleh. Tapi kadang-kadang kita ni, orang-orang yang tak dizalimi, kawan je. Yang kawan tu yang lebih-lebih tu. Kawan dia yang kena zalim, dia yang lebih-lebih. You doa macam ni, you cakap macam ni. Dia yang tukang lebih tukang goreng dia. Yang kawan tu doa lah juga, tapi hak dia sajalah. Dia tidak, yang lebihnya orang lain, ya. Sebab tu orang dizalimi ni banyak benda Allah bagi kelonggaran pada dia. Satu, Allah bagi dia doa apa sahaja, selagi mana doa dia itu tidak terlampau berlebihan. Berlebihan tak apa, jangan terlampau berlebihan, itu tak boleh. Itu satu. Nombor dua, Allah bagi kepada dia hak untuk dia mengumpat. Mengumpat siapa? Mengumpat orang yang zalim dia, mengata orang yang zalim dia. Sebab tu dalam surah Al-Ma'idah Allah disebut, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah kata, Allah tidak menyukai perkataan yang tidak baik daripada mulut manusia kecuali bagi orang yang dizalimi. Satu orang yang dizalimi, dia boleh cerita apa kejahatan yang orang buat pada dia. Ya, awak ni ngumpat, tak apa, sebab dia dizalimi. Dia tak dikira aib, tak, malaikat tak catat dosa kat dia. Tapi yang masalahnya, bila dia cerita, dia kena zalim. Bila dia cerita, kawan dia tu, yang tak dizalimi tu tukang goreng. Dia sampuk, dia goreng. Betul lah. Ish, kalau I jadi tempat you, dia tukang api tu. Yang tukang tiup api tu yang bahaya tu. Kan? Dia yang tukang kipas, kan? Tukang kipas dan sebagainya. Baik. Yang mana? Al-Ma'idah. Ya. Kalau macam seorang tu kena ragut kan, perempuan dia kena ragut. Tu dizalimi dah tu. Tapi dia berdoa yang tak baik pada orang yang ragut dia tu, boleh ke? Boleh. Dibolehkan, itu hak dia lah. Okey, dalam ni. Dia gini, kalau dia dizalimi, kalau dia doa yang tak baik, itu hak Allah bagi kat dia. Dia macam family kita kena bunuh, kita tuntut bunuh balik. Macam tu lah. Itu tak dikata tak baik. Hak dia lah, Allah bagi hak dia. Tetapi jika dia mendoakan yang baik, itu paling baik. Faham tu? Tapi tak semua orang bila dia dizalimi, dia boleh doa yang paling baik. Nabi-nabi, rasul-rasul boleh lah. Itu pun ada Nabi yang doakan pada umat dia yang tak baik pun ada. Nabi Nuh AS, Allah rakamkan dalam Quran doa, ya Allah, janganlah kau tinggalkan mereka, musnahkan mereka semua, sebab mereka tak melahirkan melainkan anak-anak yang tak baik. Nabi Nuh pernah doa kepada umat dia. Nabi Musa pun pernah doa. Yang tak doa yang tak baik, Nabi Muhammad SAW je. Masa penduduk Taif sakitin. Tapi kan malaikat dah bagi offer kan, maknanya itu hak Nabi. Nabi boleh buat. Kalau Nabi nak, aku akan hancurkan, kata malaikat. Tapi Nabi pilih jalan lain. Ya. Cuma nak cerita hak tu memang Allah bagi kat dia. So kita janganlah kata awak ni tak patut, doa tak baik. Itu hak dia lah, bukan hak kita. Ya. Hak dia. Ya. Okay. Tadi
148. 148. Okey, baik. Okey, last sekali kita nak ambil ayat 76. Allah sebut pada penghujung ayat 76 itu, Allah membezakan di antara dua golongan yang keluar pergi berjihad, ya. Satu golongan yang keluar di jalan Allah, satu lagi golongan yang keluar di atas jalan Taghut. Jalan Allah dan jalan Taghut kat sini membezakan, iaitu Allah menyatakan bahawasanya orang yang keluar di jalan Allah ni adalah orang yang keluar untuk menegakkan agama Allah. Tetapi Allah nak katakan pada kita, dalam hidup kita ini, selagi mana kita nak menyeru kepada kebaikan, kita pasti akan perlu menghadapi orang yang menyeru kepada kejahatan. Ini dia tak boleh lari. Sebab Allah dah jadikan sunnatullah dalam hidup kita ni, setiap kali kalau ada seruan kepada kebaikan, pasti akan ada seruan kepada kejahatan. Pasti akan ada, ya, sebab dia satu benda yang berlawanan. Sebab tu kita tengok tak ada para nabi yang Allah utuskan yang mereka tu mendapat jalan mudah dalam dakwah, tak ada. Kecuali satu nabi. Siapa tahu? Dia dakwah tak ada siapa lawan dia. Nabi apa? Ha? Nabi? Macam Nabi Daud AS, baginda pernah lawan Jalut, masa zamannya, ya. Tapi Nabi yang Allah Ta'ala bagi jalan mudah, dia dakwah pun orang terima, tak ada cabaran, tak ada halangan, Nabi Sulaiman AS. Cuma cabaran dia syaitan lah. Syaitan tu menyesatkan kaum-kaum dia, ya. Baik. Tapi yang nabi-nabi lain semua ada cabaran di dalam dakwah dia, ya. Baik. Jadi dekat sini Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita tentang dua perkara. Yang pertamanya, iaitu yang pertama, Allah mengingatkan setiap perkara kebaikan yang kita menyeru kepadanya pasti akan ada halangan dan cabaran dan ujian, orang yang menghalanginya. Sama ada halangan itu datang daripada diri dia sendiri, syaitan lah. Itu yang Allah kata, faqatilu awliya asyaitan, ya. Satu adalah syaitan. Nombor dua, halangan itu datang daripada manusia yang bertopengkan syaitan. Yang menghalang orang buat baik ni kadang-kadang daripada diri kita sendiri, iaitu nafsu, ataupun daripada tipu daya syaitan. Tapi yang keduanya adalah daripada manusia-manusia yang menjadikan penolong mereka tu syaitan. Jadi orang-orang di kalangan manusia, sama ada orang kafir ataupun daripada kalangan orang-orang munafik, orang fasik, mereka inilah yang selalunya akan menjadi penghalang kepada kebaikan yang hendak dilakukan. Dan penutup di dalam ayat itu yang menariknya, Allah sebut inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah tipu daya yang sangat lemah. Okey, kalau Allah kata tipu daya syaitan tu lemah, tapi bila kita tengok, ya, kenapa ramai orang terpedaya dengan syaitan? Padahal Allah kata tipu daya syaitan itu lemah. Ulama mengatakan, kata Al-Imam Al-Ghazali, maksud ayat ini, tipu daya syaitan itu lemah, tetapi manusia diperdayakan oleh syaitan kerana tiga benda. Yang menyebabkan syaitan tu menjadi kuat tipu dayanya. Syaitan tu tak kuat, tapi kenapa nampak syaitan tu kuat? Sebab manusia tu sendiri lemah. Apa kelemahan manusia tu? Tiga yang menyebabkan tipu daya syaitan itu menjadi kuat. Yang pertamanya adalah merupakan
Ya, yang pertamanya adalah merupakan nafsunya. Apabila nafsunya menjadi raja yang bertakhta di dalam hatinya. Bukan hati dia yang jadi raja, nafsu dia yang menjadi raja. Sebab tu syaitan ni dia tak boleh nak sesatkan kita secara langsung, kecuali melalui nafsu. Dia masuk, dia godek-godek nafsu kita tu yang akan mempengaruhi kita. Tapi kalau orang yang mencapai nafsu mutmainnah, syaitan datang ketuk pintu, nafsu tu kata, aku ni mutmainnah, kau bukan friend dengan aku block kau. Jadi syaitan tak boleh buat apa lah. Sebab tu Allah suruh kita mencapai nafsu mutmainnah. Sebab nafsu yang seperti ini memang syaitan tidak akan mampu menggelincirkan dia. Baik, yang kedua yang menyebabkan syaitan itu kuat adalah kerana kejahilan. Adalah kejahilan. Sebab bila manusia itu jahil, tipu daya syaitan tu akan menjadi kuat. Sebab orang jahil dia tak boleh membezakan antara tipu daya syaitan dengan bisikan malaikat. Dia tak boleh bezakan mana bisikan yang baik, mana bisikan yang jahat. Dia tak boleh bezakan. Dan dia tak boleh mampu nak melawan balik hasutan dan tipu daya syaitan tu. Itu dua. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, yang ketiga yang menyebabkan syaitan itu tipu dayanya adalah lebih kuat adalah disebabkan oleh kerana teman yang jahat yang berada di sampingnya. Ya, teman yang jahat yang berada di sampingnya. Sebab tu kita tengok di hujung ayat tadi tu 76 tu, Allah Ta'ala sebut, Allah kata jangan lawan syaitan saja, tapi lawan awliya, kawan-kawan kepada syaitan tu. Sebab kadang-kadang ada orang dia nak jadi baik, syaitan nak sesatkan dia tak mampu. Tapi bila kawan dia tak baik, kawan dia tu menolong syaitan untuk menyesatkan dia, mempengaruhi dia. Sebab itulah Nabi pesan pada kita, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya terletak pada kawan dia. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berkawan, ya, atau dengan siapa dia menyayangi dan mengasihi, ya. Okey, baik, wallahu taala alam. Kita tangguh sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.